Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian yang dihormati Ketua Dakwah Unlimited dan semua warga kerjanya, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 27 hari bulan 9 2025, bersamaan dengan 5 Rabi'ul Tsani 1447, kita bersiaran di atas air di saat sahabat-sahabat kita duduk di atas laut yang bergelora dan macam-macam lagi ancaman ni. Kita kata insya-Allah kita sama-sama doakan semoga perjalanan hidup kita di atas dunia ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla sentiasa, dan kita dapat merasai, menjiwai, menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara kita mengembara dan bertadabur kepada ayat-ayat Allah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kata para pengkaji, para ulama mengatakan, kita tidak tahu sebarang nikmat itu dia tu nikmat kecuali apabila nikmat itu hilang. Waktu duduk dengan kita tak terasa. Bila tak ada, baru terasa. Maknanya orang tak akan merasai nikmat sesuatu perkara itu besar kecuali apabila nikmat itu sudah tidak ada. Itu baru kita rasa. Apa saja atas dunia ni yang Tuhan bagi, ada je dia punya nikmat yang tersendiri yang Allah anugerahkan. Jadi dengan pengembaraan, dengan apa saja yang kita lakukan, kita mesti mengorek, mencari apakah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini telah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, dan untuk mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta ilmu sekalian, hari ini insya-Allah kita akan tadabbur kepada ayat 30 surah Al-Anbiya. Yang ada Quran di tangan, buka ayat 30 surah Al-Anbiya, di mana dalam ayat ini Allah nyatakan satu perkara yang besar, suatu perkara yang kita sentiasa berada dengannya, dan dia pun ada dengan kita. Kalau dia tak ada, kita tak ada, iaitulah nikmat air. Nikmat air. Jadi kita baca ayat ayat 30 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dengan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara kedua-duanya dan kami jadikan dari air, ini tajuk kita, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy,
dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Ini dia panggil ayat Al-Kauniyah. Dia panggil ayat Allah Ta'ala ni ada dua. Para jemaah kita tanda balik, ayat Allah Ta'ala ni ada dua. Satu dia panggil ayatun kauniyatun manzuratun. Ayat alam ini yang dapat kita lihat. Ayat alam yang dapat dilihat. Satu lagi dia panggil ayatun makru'atun. Ayat yang dibaca. Jadi ayat yang kita baca pada pagi ni, di sini ayat dibaca, tapi maklumat dia kepada ayat manzurah, kepada ayat yang dilihat. Ayat yang dibaca dan maklumat dia untuk ayat yang dilihat. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Asal langit dengan bumi itu bercantum sekali. Fa fataqnahuma, kami letupkan dia. Itu yang orang kata buat teori Big Bang. Ini ada teori Big Bang dia kata ni. Mana letupan tu jadi pecah. Kita tak nak main Big Bang hari ni, kita nak main air. Wa ja'alna minal ma', kami jadikan daripada air itu semua yang hidup mesti ada air, mesti kena ada air. Tu anak kata kalau air tak ada, kita pun tak ada. Tapi di akhir ayat Allah kata afala yu'minun, setelah mu tengok tanda-tanda kekuasaan aku, mu tengok tanda kehebatan, apakah kamu tidak beriman? Mu tak dengar kata dia. Ya, maka di sini ayat, kemudian ayat 31 ini sambungan untuk melengkapkan lagi ayatun manzurah, ayatun kauniyah. Wa ja'alna fil ardi rawasi, dan kami jadikan di atas bumi itu gunung ganang yang menetapnya. Antamida bihim, supaya bumi itu tidak menggegarkan mereka. Jadi bumi, dia panggil bukit ni pasak bumi, maknanya yang mengimbangkan bumi supaya tak gogek. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun, dan kami jadikan padanya celah-celah bukit itu sebagai jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Jadi apa makna rohani jasmani? Mana orang berjalan nak pergi cari rezeki lalu ke celah bukit. Orang nak pergi Mekah, nak pergi haji, umrah, lalu ke celah bukit. Jadi lorong tu Allah Ta'ala beri dua lorong pada kita. Satu lorong untuk rohani, satu lorong lagi untuk jasmani. Di dua-dua kita kena pakai. Kemudian mari lagi ayat lain, tapi kita baca waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami telah jadikan langit sebagai bumbung. Sekarang ni kita duduk di bawah langit yang terbuka, supaya tuan-tuan bila kita baca ayat ni kita nampak selalu tengok, oh langit. Cuma masalah kita ni, langit ni ada kaki ke tak ada kaki? Langit ada kaki ke tak? Tapi orang kata ada, tengok di kaki langit. Mulut ada, benda tak ada. Pada tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata ciptakan langit bi ghairi amadin, tanpa tiang, tapi ada kaki. Sekarang ni kita tengok bak kaki ni, dia kaki ni berjalan tu mesti dengan kaki ke boleh dia berjalan tanpa kaki? Jadi orang kata langit di kaki langit. Kita tengok langit kita nampak, oh di kaki langit. Langit ada kaki ke? Ini bahasa, penggunaan bahasa yang begitu menarik. Langit ada kaki ke? Tanya dia. Mana ada kaki? Tapi Allah kata apa? Wahum an ayatiha mu'ridun. Ramai manusia tengok langit, duduk bawah langit, tapi tidak mau terima, tidak mau menolak keagungan Allah Ta'ala, walaupun dia duduk di bawah langit yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang pula ayat 33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala yang menciptakan malam dengan siang, matahari dengan bulan, semua berjalan mengikut di galaksi ataupun di paksi yang masing-masing, tak pernah aksiden, tak pernah belaga. Masya Allah. Jadi malam dia akan tukar dengan siang, tak akan temu malam dengan siang kecuali selisih. Ketika berselisih je ada. Kalau kata nak tembus sekali dengan malam siang, tak mungkin berlaku. Cuma berbeza tempat. Naam, kita malam di sini, dia siang di sana. Macam kita lah ni malam, pagi dah kita di Malaysia,
Sekarang ni pukul 6.40. Tolak 5 jam. 5 jam 1.40. Orang Mekah tengah duduk sedap tidur lagi. Yaman berapa lah ni? Sama. Itu maknanya Allah Ta'ala letak supaya kita mikir. Kemudian langit ni baik tabil ayat kita yang kita nak tadabbur tadi, ayat 30, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan daripada air itu semua hak hidup duduk atas air belaka. Sebab apa kita bincang ayat ni? Sempena dengan kita duduk di atas air. Jadi pentinglah para jemaah sekalian supaya kita tahu perjalanan hidup kita ni. Baiklah, tadi air, al-ma', waja'alna minal ma'. Adalah satu lagi ayat tanda. Ayat surah An-Nur, ayat 45. Allah sebut wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Ta'ala ciptakan semua hayawan, makhluk yang berjalan, yang bernyawa dari air. Tengok. Tadi dalam Al-Anbiya 30, waja'alna minal ma', ada alif lam. Dalam surah An-Nur 45, mimma'in, tanpa alif lam. Apa rahsia? Apa sebab? Jom kita korek pagi ni, insya-Allah. Jangan takut, kan? Kita tak keluar kecuali kita susah membincangkan. Dari mengikut dalam kajian Al-Quran ada kalian dalam dia panggil I'jazul Quran, tuan-tuan tanda dari sudut fakta. Dia kata waqad warada, Allah Ta'ala sebut kalimah ma nakirah tanpa alif lam dengan al-ma ada alif lam fil Quranil Karim sebanyak 59 kali. Ingat molek ni tanya ni. 59 kali Allah Ta'ala sebut air dengan nakirahnya, dengan makrifah 59 kali. Wa warada zikrul ma' fi kalimatin ukhra, dan Allah Ta'ala sebut air idafah, ma'aka, ma'aha, ma'ukum, ma'uha. Itu dia panggil idafah 4 kali. Maka keseluruhannya dalam Al-Quran yang menyebut tentang air sebanyak 63 kali. Maka dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran Al-Maqru'ah yang dibaca, kemudian kita tadabbur pula kepada ayat manzurah yang ada depan mata kita, kita akan terasa suatu nikmat yang besar, suatu keajaiban yang pelik yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta tadabbur Al-Quran. Kita kata ini sangat besar dia punya kedudukan, insya-Allah. Baik, mari kita pergi kepada huraian. Tadi dari sudut fakta, huraian, dan kita akan juga menyelami fakta tempat kita duduk ni. Ada satu benda yang perlu kita ingat. Baiklah, kita dah takrirkan satu masalah bahawa waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Semua yang hidup atas muka dunia ini, pokok ke, kayu ke, apa saja, kalau dia hidup mesti ada air, mesti kena ada air. Tak mungkin tak ada air. Baik, dalam surah An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin. Jadi ayat yang kedua ni dia mari dengan nakirah ni khusus. Allah Ta'ala ciptakan setiap benda yang berjalan atas muka bumi. Yang berjalan tu macam-macam jenis. Tuhan detailkan dalam ayat ni. Daripada air, mimma, daripada air. Mana? Apa beza dua air? Air dalam surah Al-Anbiya 30, air yang kita duduk tengok ni. Air yang ada depan kita ni, comel ni. Pandai kita pusing tengok. Oh, lawa. Air dalam ayat An-Nur spesifik. Innamal ma'u minal ma'. Dalam hadis, tengok, hadis Nabi ni pendek tapi menarik. Sepatah ya Nabi kata, innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Macam mana nak faham air dari air? Bila maksud dianya, apabila manusia ni, suami isteri berhubung dengan isteri dia, keluar air, maka dia perlu cari air lagi. Air yang pertama tu, air yang keluar daripada manusia,
Air yang kedua, air untuk membersihkan manusia. Innamal ma'u minal ma'. Waktu Nabi SAW pergi ke Badar, Nabi nak siasat tengok berapa orang tentera Abu Jahal mari daripada Mekah. Jaisu Makkah berapa orang? Nabi pun tanya orang tua. Dia tanya orang tua. Orang tua kata, mu jawab dulu lah. Nabi kata, aku tanya dulu kan, kau jawab lah. Ini cerdik bahasa komunikasi. Saya tanya dulu, awak jawab. Dia pun ceritalah apa yang dia tahu tentang tentera Mekah. Lepas tu dia tanya, antum mimpin, mu mari mana ni? Aku orang Badar tak kenal orang Mekah. Nabi SAW kata, antum min aim. Nabi kata, nahnu mimma. Kami ini dari air. Bahasa Nabi, bahasa yang cukup indah, cukup menarik. Sebab apa? Sebab kita cakap tak bohong. Jadi orang tua tadi, dia ingat mimma. Mak ni macam kita banyak ke nama kampung. Kampung mata air lah, kampung dalam air lah, kampung atas air, kampung apa air, semua kampung air ada belakang kan. Jadi orang tua tadi ingat mimma, dia kata air ni mungkin ada satu kampung yang masyhur daripada Iraq, nama air. Dia pun lepas Nabi pergi. Maksud Nabi kata, nahnu mimma, kita ni asal daripada air. Air maknanya yang diceritakan ni, yang Allah Ta'ala ciptakan manusia tu mimma, dari air. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Cerita air. Tengok ayat An-Nur, surah An-Nur. Bukan surah An-Nur pula, surah Al-Anbiya sudah. An-Nur 45. Allah kata apa? Famin ad-dabah. Dabah ni semua, katanya semua hayawan, termasuklah manusia yang berakal, yang tak ada akal, yang betul akal, tak ada akal pun, asalkan dia benda hidup, hayawan yang hidup, melata atas muka bumi kau tak melata, maka asal kejadian dia mimma, dari air. Baik, maka Allah Ta'ala nyatakan di sini, faminhum man yamshi ala batnihi. Ada hayawan yang jalan atas perut. Jalan atas perut, tak ada kaki, tapi dia panggil jalan juga. Mana berjalan ni asal kau bergerak je, jalan. Tak kira. Wa minhum man yamshi ala rijlaini. Ada yang berjalan atas dua kaki. Kita, ayam, burung, apa lagi hak jalan kaki dua? Apa? Hak jalan kaki dua. Manusia lagi? Itik. Untuk itik tu spesies hayal lah tu. Lagi apa lagi? Nak cari hak jalan kaki dua. Motosikal. Motosikal dia mari, tidak mari daripada mak, dia mari daripada minyak. Jalan contohnya kita. Naknya hayawan. Wa minhum man yamshi ala arba'. Ada hayawan yang berjalan dengan 4 kaki. Banyaklah lembu, kobak tu, kambing 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala ciptakan apa yang dia nak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas sesuatu, itu kuasa Tuhan. Jadi para ulama tadabbur kata, Allah Ta'ala buat contoh ya di sini. Ada 2 kaki, ada 4 kaki, ada berjalan atas perut. Hak berjalan atas perut berapa jenis? Ular. Enggak apa lagi? Cacing. Banyak. Tapi Tuhan tak sebut arba'ah wa arba'in. Kena hayawan nama dia arba'ah wa arba'in, 44. Lipang. Orang kata lipang. Lipang banyak kaki. Tuhan tak sebut dalam Quran ni sebab dia jaga-jaga ada buat dia lipang, mungkin ulat, adalah beberapa spesies dia. Ini dipanggil i'jazul Quran. Quran itu mukjizat. Dia sebut contoh hak lain tu mukira lah. Nak buat apa? Kalau kata Quran tu sebut, dia kata duduk di bawah kategori, duduk di bawah kategori yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala ciptakan apa yang dia nak. Jadi tak kira lah lagu anda berjalan apa. Maka timbullah sekarang ni berjalan kan. Dalam hadis Nabi SAW berkata, man masya, siapa dia berjalan ke masjid, setiap langkah dia angkat kaki dapat derajat, letak kaki gugurnya. Gugur apa? Gugurnya dosa. Lalu dia orang timbul masalah. Dia kata Abu Anas, nak kira guana kita ni tak langkah kaki bergolek tayar. Tayar bergolek macam mana? Kita kata mu kira ambil lah ke mana pun. Takkan Nabi nak masa tu tak ada lagi tayar-tayar bergolek ni. Tika tu
Orang duduk jalan kaki pergi masjidnya. Mari zaman kita lah ni jalan kaki pun tak ada, tayar bergolek pun tak. Hak tak pergi sejid lah. Jadi ramai pula hak tu. Jadi baiklah. Alhamdulillah, maka di sini kita boleh faham bahawa semua makhluk yang hidup atas muka dunia ni perlukan kepada air, asasnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada pun hayawan mimma'in, daripada air mani yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada satu lagi, hayawan tidak mari daripada air mani. Dia mari daripada rutubatil ma'iyah, daripada lembapan, lembap air juga. Keluarnya binatang-binatang yang tak ada air mani ni. Apa dia? Lalak mari mana? Air mani. Lipah mari mana? Dia panggil hasyarat. Hasyarat ni orang nak terjemah apa hasyarat ni? Hayawan, serangga. Serangga ni mari daripada dia duduk. Kita tak ada air mani berapa? Daging tu basah situ, tobik ulat. Nak kata apa? Jadi Masya Allah, tabarakallah. Faminhum man yamshi ala maka Allah Ta'ala detailkan kepada kita bahawa ada hayawan yang berjalan atas kaki, berjalan atas perut, ada berapa. Ikan tidak disebut. Ikan jalan lagu mana? Ikan dia jalan lagu mana? Dia jalan lagu dia tu. Yang pentingnya alhamdulillah kita duduk di tempat yang kita nampak cantiknya perjalanan hidup kita tu. Apabila kita duduk, Allah Ta'ala nak nyata di sini berbeza. Air sama, kadang-kadang air sama ya. Air hujan belaka, air tasik belaka, tapi yang tumbuh tu berbeza-beza. Pokok pun lain, rasa pun lain, buah lain. Allahu Akbar. Dah, kita mari tengok dalam ayat Quran suratul Ra'di, Allah kata apa? Wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Atas muka bumi ni, bumi dekat-dekat. Wa jannatum min anab. Tapi pokok dia berbeza. Satu bumi dalam satu ekar tanah. Hak ni pokok anggur, hak ni pokok tamar, hak ni pokok durian, hak ni pokok berapa benda pokok. Hujan satu je turun. Tidak kata hujan petani untuk pokok durian. Pokok lain ambil mati ataupun jadi masa. Jadi bang busuk sebab durian ni bang. Dia kata hujan yang sama tapi dia punya pokok rasa berbeza. Rasa dia pun banyak macam jenis. Lo ni orang duduk senara buah durian saja. Ada berapa jenis buah durian? Berapa jenis ada? Durian King Musa, durian 40 berapa ni? 15 24. Tapi hak sedapnya durian lagi hak sedap. Kau sedapnya orang belanja. Tu dia paling sedap kali. Allah Akbar. Sebab tu orang tanya, dia kata ustaz, makan yang sedap ke dia? Makan yang sedap orang belanja lah. Hak free. Kalau hak bayar kau mikir lalu Allah Akbar, mahal kedai ni. Kedai lain tak mahal gitu mau dak. Jadi kita kena kata masya-Allah tabarakallah. Tak usah kata pokok-pokok lah. Anak kita ya anak. Ada 10 orang anak. Mak ayah sama, proses sama, tapi anak ada hak gelap, ada hak cerah, ada tinggi, ada rendah. Nak kata mana? Berbeza-beza. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Kadang-kadang macam cerita Usamah dengan ayah dia Zaid. Siapa orang pertikaian, yodoh ke anak dia ni. Beza warna beza warna. Siapa mereka bila dia dua beranak tidur dekat Kaabah, mari Mudliji ni pakar DNA zaman tu. DNA dia tengok mata dia ya, dia tak tengok tak ada mak-mak apa. Dia kata hazihi min hazihi. Dia kata kaki ni mai kaki ni. Maknanya keturunan sama. Nabi suka. Sebab pengesahan daripada Mudliji tadi, pakar DNA tadi menunjukkan dia tu sama. Allahu Akbar. Kita pokok pun lebih kurang lah. Kadang-kadang orang boleh tahu ni pokok ni mari sini. Kok dia kahwin tu. Oi, masya-Allah tabarakallah. Kita betul nak memikir pada jemaah sekalian, sebab Allah SWT bila dia beri kepada kita, dia suruh kita memikir. Dia suruh kita ingat bahawa nikmat aku ni cukup besar, tapi manusia ni gitulah. Dia pandai guna, tak pandai
tidak pandai berfikir untuk nak menguatkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla, payah. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada kita semua benda itu mari daripada air. Sebab itulah mengikut dalam kajian sains, bumi ni berapa luas air dengan bumi hot tanah, berapa luas. Ni pakar bagi kaji. 2/3 bumi air saja. Tapi dia di atas bumi, air pun di atas bumi itu juga tak. Sebab tu ada kata, dia kata satu dasar laut yang tengok langit sekali atas dunia ni. Laut mana? Ni teka-teki ni boleh jawab lah ke mana-mana, tapi ada jawapan dia. Laut yang tengok air, dia tengok matahari sekali ya. Laut mana? Laut Nabi Musa belah tu lah. Nabi Musa belah tu kan. Tung belah kan. Nampak dia tengok. Bumi dia tu, dasar dia tengok. Lepas tu takut balik pakai ni tak kering-kering dah. Jadi Allahu Akbar. Itu dia teka-teki ni kena jawab mengikut cara dia. Kalau kita kira boleh lah dah. Jadi bumi itu luas. Bumi itu luas. Air itu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tahu, kita naik kapal terbang. Baru ni anak baca kenyataan daripada pilot. Pilot ni dia kata penerbangnya dia ni daripada negeri ni nak pergi ke satu negeri, satu benua lain tu atas laut sama. Tak tahu penerbang alah ke mana, tidak ingat. Tapi ada cerita tu. Dia kata cerita dia ni dalam atas laut. Dia kata kalau kapal terbang rusak enjin ke nak turun emergency, pakai turun, pakai cari pelapor lah. Nak turun kadang-kadang setengah tu dia dah cari airport, di ke airport mana-mana yang terdekat. Dia kata aku ni semua duk atas laut. Dia kata kalau ada apa-apa emergency nak turun ke mana? Kata turun lah ke mana pun. Yang penting sampai bawah. Okey kan? Jadi bila sebut tentang dabah, binatang itu ada benda yang terlalu besar. Enggak boleh hak paling besar kali hayawan di atas dunia ni. Gajah lah. Gajah. Kalau dalam sungai, dalam laut, ikan paus dia. Hak paling kecil kali. Hak paling kecil tu bakteria ni. Maknanya Allah SWT nyatakan bahawa semua hak besar, hak kecil, mimain, semua tu mari daripada air belaka. Tak boleh nak kata dah kita. Dan ada benda pelik. Ini ijazul Quran. Dia kata Allah Ta'ala bila dia cipta benda pelik, waktu pergi ke Pulau perhentian. Nama muda tu boleh jalan, boleh skobar lagi, boleh nyelai. Dia masuk nyelai, dia kata nak suruh tengok dalam bumi, dalam bawah bawah nu bagi pelik saja dia tak lihat bawah. Tengok kita pun pakai trop ni, cermin mata ni, belajar tiup kat mulut tu. Oh payah nak hidup tu. Orang hot skobar tu lakukan dia nyam kat mulut tu habis dia. Boleh. Kita pun tengok. Allah turun, baru turun perahu tu. Alai bawah tu dengan batu karangnya, dengan macam-macam. Cuma hak kita peliknya, kalaulah penyu jalan ada proksi dia. Penyu jalan mesti ada ikan hak ikut dia. Ikan hak ikut dia. Ni kata ikan apa ni? Budak bawa tu ikan tali barut dia tu. Jadi orang juga. Orang apa kalau bos jalan tali barut ramai bagi. Ikan tali barut ada juga. Ikan tu dia tak ada kerja, dia kutis duduk di atas belakang kawan tu. Jadi ikan tali barut pada juga. Allah kata madmun mai Allahu Akbar. Nak kata kan ada. Jadi kita duk tengok ada penyu mesti kasih kada. Kata tak kasih lagi. Panik panik lagi nyelai tengok. Jalan dia tak ada ni. Ada satu cerita. Dia kata sakharallahu al-insan. Allah Ta'ala permudahkan manusia ni, manusia tolong manusia. Biasalah tak? Kalau kita sakit pergi hospital, ada misi, ada doktor, ada orang tolong orang. Kalau kita tahu siapa, ada orang tolong mari angkat. Tapi sakharal hayawan li khidmatil hayawan. Tengok, Allah Ta'ala permudahkan hayawan untuk khidmat ke hayawan. Ada hayawan khidmat ke hayawan. Tadi dah ikan tadi duduk cari. Dia kata ada sejenis burung. Cuba cek tengok dalam internet burung nama berapa burung. Kita tak ada nak tengok tadi. Dia kata burung ni kerja dia akan duduk di mulut buaya, duduk patuk apa ni benda-benda hak duk lekat celah gigi buaya. Dia jadi bahagian pergigian. Apa dia panggil dentist ada burung dentist.
Dia duduk atas mulut boyo pun tak ngak dia. Kalau kira Nathan ni dah mari pak dak dia buka dengan mulut kawan tu duduk patu beres dia sign dua tu. Dia pandai tadi ikan turut penyung ni burung turut boyo. Dia kata pelik dia kata. Dia kata burung ni ala fadalat ta'bain asnan timsah. Dia duduk bersih daripada bakteria, daripada apa. Boyo pun relax. Macam kita juga, kita ni kalau pergi nguruk kan, setengah tok nguruk tu Allah siku tu tuk nak naik nguruk gapo lagi tu kata. Dia bahang dengan siku ni kau lepas tu bahang dengan lutut ni tabuk kaki pula. Ada seorang tukar urut mari dia kata kita nguruk abu anas ni cara baik kata. Kata kau ni cara baik. Dia kata kita pecek-pecek kalau orang lain siku lutut naik. Dia mula dia beri siku berak. Pokok dia tanya tomik tu. Kau kata ni bukan nak orang nak mapu orang kata lagu ni. So, orang urut ni tenang-tenang. Hati apa kat kita cari rumah urut ada bel-bel tu yang laku sebelah tu. Gitu. Tak. Orang main-main. Jadi ada semua manusia apa ada. Burung ni gak jumpa ada burung. Nama apa burung? Burung hak duduk cuci dentih kepada buaya tu. Ada dia kata ada. Dan burung ni tali baru. Dia kata dengar ni dalam menarik dalam buku ni kata hatta inna at-tayra burung ni kalau dia tengok orang mari nak tangkap buaya dia ada isyarat. Dia keluar isyarat sautan litunabbihat timsah. Masya-Allah. Dia akan keluar suara untuk nak warning ke buaya tadi. Dia kata orang nak igatmun. Lari. Burung Flower nama. Flower. Besar kau tengok gambar dia. Kau ni aja dia kita nak suruh demo cari dalam bawah ni. PLOVER tengok burung ni. Burung ni proksi kepada buaya. Masya-Allah. Dia tak ada tali besar pun marah buaya pun patut. Dah pasal tu lah buaya pun tak marah. Pelik-pelik lah. Maka Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala dia kata limaza dalam ayat tadi Allah Ta'ala nakirahkan yakhluqullahu mimma'in tadi, tapi dalam ayat Al-Anbiya Tuhan kata apa? Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Aku jadikan daripada air itu semua benda hidup. Mari daripada air belaka. Kita kata Masya Allah. Jawab dianya ayat Al-Anbiya semua makhluk ni dia mari daripada air. Semua makhluk itu mari daripada air. Tapi yang ayat awal surah tadi Allah dia ayat Quran jangan main-main dia. Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma dengan nakirah tadi khas, air khas, iaitulah air yang menjadikan manusia. Air hok jadi manusia, maka itulah yang dikatakan kita kata alhamdulillah nikmatnya Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu tadabbur Quran. Dan kita bila kita tadabbur di tengah tepak gini serak comel dah, berasa mudah nampak. Cuma manusia ni begitulah. Dia waktu Tuhan buat molek-molek, kadang-kadang kita pergi ubah. Dia nak ubah ni perubahan yang berlaku ni besar ke kecil tempat kita duduk ni? Besar. Berapa luas? Tasik Kenyir kita duduk Tasik Kenyir ni. Sekala cara kita royak kau kita duduk mana, tapi hari ni kena royak. Bukan rahsia. Yang kata Abu Anas duduk mana tu? Kata duduk di atas bumi. Nah, mimma nanu fil ma, kita dah tahai sekarang ni. Tapi hari ni cerita sikit sebab fakta. Tanda tu. Tasik Kenyir ni tasik yang dicipta oleh manusia yang terbesar di Asia Tenggara, terletak di Terengganu, terbentuk akibat pembinaan empangan Kenyir pada tahun 1985. Siapa dia masa tu? 1985 ni. Tu Mahathir. Zaman dia ni. Zaman Datuk Tu Mahathir lah. Banyak perubahan-perubahan yang dia buat kepada dunia ni. Nah, ni tu ukur lah orang boleh tengok hasil. Gapo dia buat. Panjang umur pula tu habis ke dia ni. Kita doalah biar Allah Ta'ala beri kepada pengakhiran yang baik insya-Allah. Baiklah. Jadi dia kata tahun 1985 untuk penjanaan hidroelektrik
Tasik ini berkeluasan sebanyak 260,000 hektar. 260,000 hektar dengan lebih daripada 340 pulau kecil. Ni pulau-pulau kecil ni ada 340. Baru kita tahu, kita baru nampak butir ni baru. Dia 340 pulau. Dan masa dia bina tu banyaklah kebun-kebun ke apa ni, perumahan-perumahan orang yang terpaksa dipindah. Hayawan-hayawan duduk sini terpaksa kena hijrah sebab banyak ni kita nak kata kerosakan dibuat atas ekonomi ke keperluan wallahualam. Dia ada dua manusia ni. Satu dia panggil zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Mana terzahirnya kerosakan di atas muka dunia ni dengan sebab tangan manusia. Tapi empangan-empangan ni menjadi keperluan. Lah ni kenyai. Lepas tu hak kita pergi ke Jalan Perak tu apa nama? Bading. Bukit Bading atau empangan Bading. Lah ni tengah duk buat pula pergau. Pergau tu berapa kilo pula? Nantilah sudah kita pergi. Sudah kita pergi pula. Kena pergi semua. Jejak tadabur kita jalan boleh. Jadi menawarkan biodiversity yang kaya, menjadi tumpuan pelancong untuk aktiviti memancing, jangka trekking, lawatan air terjun dan gua. Jadi cuma masalah kalau ngai tak jadi sini. Tak jadi. Allahu akbar. Kitanya anak bosu ni, dia dengar kita nak pergi naik buk ni, nak mari. Ahmad nama. Habis orang dah dia cerita nak pergi ngai. Nak pergi ngai. Mak nak pergi ngai dia kata. Habis cerita. Sekolah tahu belakang. Dia tak, mana? Tak tahu. Yang penting dalam otak dia nak pergi ngai. Tu nak pergi ngai. 2 hari nak mari tanya, kain ada ke tak? Dia nak pergi pinjam kain dengan pokcik dia. Mari tak ada apa dia. Dia tanya dah. Tanya makan naik buk tu nak ngai. Jadi setakat dia kain mari sudah berapa jam dah kita ni. Tak boleh sekor air buk lagi ikan tu. Kita kata hanya kok mana-mana pun cari lah ikan hari ni cakut dekat bawah tu. Masa kita atas tu kira dia kain tu akak naik biar boleh lah sekor. Nyanyi ke budak ni balik tak sudah ni. Tak jumpa kain jadi nak ayat ceritanya ni kawasan kita mari jalan ni tidak mesra ngai. Bukan tu nak ngai pergi tempat lain. Dia kata ngai hak tu mudah higaknya. Koleh pancing tu kan. Tu mudah. Ada satu rumah sekor, 7 sekor tu. Boleh dah. Jadi boleh alhamdulillah. Baiklah. Jangan duk main-main tengok air ni. Acu ni. Ni suluh air ni. Hijau molek air ni. Berapa dalam kita? Jangan main. Sedap duk berenang kat atas tu. Dia kata dalam mana? Dalam mana dia punya air? Ada orang gorah dia kata tak dalam ustaz. Sekat dada itik dengan kuku labah. Dia kata air ni tak dalam mana? Sekat dada itik dengan kuku laba-laba. Kuku laba Kelantan kata. Tu. Kita tengok cek dalam fakta dia kata kedalaman Tasik Kenyir adalah tidak seragam, tidak sekata kerana ia merupakan sebuah tasik buatan manusia yang besar. Moga dia tengok bukit. Dia ni, kita duduk ni atas bukit ni. Yang duduk surau sedap atas bukit kita duduk ni. Di atas bukit. Dia kata kedalaman maksimum yang paling dalam 146 meter. Nampak air hijau molek ke tu. Yang hidup gorah, hijau sungguh tahu yang hidup main. 146 meter. Berapa tikak kalau bangunan? 146 meter. Mana pakai engineer saja. Dia kata kedalaman tasik berbeza-beza bergantung pada kawasan, manakala anggaran kedalaman peratas ini sebanyak 42 meter. Itulah kalau nak tengoklah dalam internet lah. Kita ambil ni sebagai nak royak ceritanya, kita ni duduk bukan main-main. Pasal itulah para peserta yang mari sini, kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT, doa pagi, doa petang. Dan jangan duduk orang panggil berani pelik lah. Ambil pakai baju keselamatan tu, langkah-langkah keselamatan kena ada, sebab dia tidak kata nampak je tu. Nampak je senyap air ni. Cuma dia bezalah tasik ni tak bergerak, tak berombak. Laut dia tak mengalir, tapi dia berombak. Sungai dia mengalir, dia jalan. Jarang sungai tu. Sungai berhenti tak bergerak. Orang tak panggil sungai, orang panggil tasik. Jadi dalam dunia ni ada 3. Laut, sungai,
tasik lagi kolam. Nah, kolam buat dia gitu. Allahu akbar. Manusia dengan air ni suka tak suka? Suka pelik nah. Kadang-kadang mesti cuti ke. Sahabat-sahabat kita hok buat apa ni? Buat homestay, hok ada kolam. Laku. Ni mesti Al-Muqri ni. Hafizahullah. Nah. Oh, laku orang pakak dia duduk. Kenya dia kata tak ada masa-masa, dia mari keluarga dia balik daripada balik sini duduk rumah mak sepi. Dia pergi sewa homestay, hok ada kolam. Jadi orang tua duduk buat dalam rumah, budak-budak duduk benda dalam air. Jadi tapi hati-hatilah, tengok ada setengah homestay ni tak mesra mana dengan budak. Nyewak dalam, oh akak mayak wakili berlaku. Jadi kita kena berhati-hati para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, itulah maknanya kita atas dunia ni, kesimpulan kita simpul dah. Comel dah, suasana pun comel. Kalau nak mari ya, kita carilah ada buk-buk yang dikendalikan oleh sahabat-sahabat kita ni, orang Muslim, orang baik-baik ni. Macam buk kita ni, nama persona ni dimiliki oleh seorang yang nama Haji Kamal nama dia. Jadi boleh hubungi dia dan minta lah berapa-berapa pun. Cuma peliknya dalam iklan buk ni, dia tak tulis ada surau, dia tulis ada tempat karaoke. Ni kita kena nak nasihat juga ke tua-tua buk ni, tulis molek lah tak. Surau disediakan, karaoke mesti senyap lah, tak usah duduk royak lah. Tapi manusia ni lagu tu rupanya dia. Ni dia tulis bilik, ruang makan, dapur, karaoke. Cuba kita cek dalam ada tu, tak jumpa lagi surau dah. Jadi insya-Allah surau tak komersial. Tak boleh lah, biar nampak lah kita mari cari Tuhan walaupun duduk tengah air dah. InsyaAllah. Jadi kita nak nasihatlah kepada pengendali buk ini, tulis molek biar biar orang panggil, biar berapa dia panggil? Biar nampak Islami, kita sebagai seorang Muslim dah. Jadi biar nampak. Jadi tulis karaoke. Allahu akbar. Lagu mana? Jadi dia kata sedak karaoke sini, moga pejabat tak mari dah. Nak mari siasat tengah laut ni, tengah beluk-beluk ni. Kata mana tahu, takutnya mari. Nah, jabat agama mari tengok karaoke, mari kita jatuh tino capur gau habis. Jangan duduk kira air dah lebah tu, jangan duduk mikir balik. Senang ya Allah Taala nak buat. Di Mesir tu, di Sungai Nil tu, satu tahun dulu satu krus yang berapa ribu orang terlai habis. Pada Sungai Nil tu bukannya seperti laut, sungai dia, tapi dia tu nak turun, dia turun terlai. Banyak orang tak baca. Banyak orang juga hak lemah tenggelam. Kita jangan mudah bila kita duduk di mana-mana saja, duduk atas air ke, atas laut ke, atas udara, kita duduk di bawah ihsan, kasihan, belah kasihan daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kita jangan sombong dengan Allah. Duduk mana pun ingat ke Tuhan, ingat kita ni apa saja yang kita ada, duduk di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, ini banyak lagi lah kalau kita bincang bab sains ni. Dia kata banyak mana dia punya tu, kata tak payahlah. Yang penting yang kita nak tahunya, air tu Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Kita pun tak boleh nak jadi. Cuma dari sudut fakta dunia ni, siapa jadi dulu? Bumi dulu ke air dulu? Ini dah ilmiah sikit. Dunia ni air dulu ke bumi dulu? Mana tahu? Ni orang apa Quran ada. Baca dalam surah Hud. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Taala ciptakan langit dengan bumi dalam 6 masa, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi sebelum ni arah dia tu di atas air. Jadi ulama tadabbur kata air lah mana? Musa sudah carilah Tuhan sebut air, tulis air situ dah. Dia kata air ni asal dia awal lagi. Jadi bumi dia mari, lepas tu berkembang. Lah ni pula manusia tak baca cukup bumi, dia pergi ditambur pula, kan? Tepi-tepi laut tu pakak hidup tambur, pada tanah banyak lagi. Tapi berapa hidup tambur situ tu? KJ pun. Tengok hotel-hotel besar, dia pergi tambur. Tambur lepas tu buat hotel tu. Kalau kita nak duduk atas tu bahasa bimbel, takutnya seruk dia tenggelam, tak ada apa kita. Mana tak nak. Contoh tenggelam ni sudah ada. Mendiang karun, mendiang ke arwah karun ni. Pahala ni tak apa lagi boh. Duduk sangat lagi. Dia kata apa? Jangan duduk main-main. Dia pergi buat air atas tu. Allah bimbel kita takut. Jangan main-main manusia ni. Nak buat juga kena ada. Jadi itulah perbincangan dia kata. Jadi kesimpulan kitanya, alhamdulillah, semua kita ni air.
Tapi kalau orang tanya, air yang paling hebat sekali air apa? Air apa air paling hebat kali? Air apa? Air kau lah. Air jampi. Air di anak paling jumpa dulu dua banyak tahun dah. Air yang celuk sarang anak-anak yang makan Quran. RM10 ke 15 sebotol. Sebotol harga dia 15 ke berapa botol. Dia tulis. Air ni telah diceluk sarang anak-anak yang makan Quran separuh. Baru separuh. Dia tunggu lagi anak-anak makan sudah. Manakala anak-anak makan berhabis Quran tu 30 lah sebotol. Kata berehi lah puak ni. Quran tu jadi kemakan anak-anak pula. Dunia ni memang banyak benda yang pelik. Min ajaibid dunia, di antara benda yang pelik di dunia ni, duk cari benda pelik tu. Padahal tu waktu Quran bukannya suruh makan anak-anak, suruh sipai boleh dia tak sipai, bayar anak-anak gelar ke dia benar itu. Mu tak saya baca, aku baca. Cara anak-anak baca, dia ada mazhab dia, cara dia baca dah. Dia baca cara dia, mati pun habis Quran kita tu. Itu dia panggil anak yang makan Quran. Jadi air yang paling mahal sekali atas dunia, air apa? Zam-Zam murah dalam ni. Kalau di Malaysia 105, anak baru ni berhenti di hotel di masjid Mekah. Dia letak air Zam, pak kita ke air tak malas sebut nama syarikat air ni, air pecek ajalah. Ada air mineral gitu. Dia ada air Zam-Zam. Dia tulis buh dalam Allah kata mewahnya masjid ni. Kita tak ingat kita duduk Mekah. Mewah apanya? Tong Zam-Zam tu RM5 ya sebotol. Siapa sini yang bayar di syarikat hak je murah hak mari tu kata 50 160. Oh ni murah dah ni. Kadang-kadang bayar hak tipu. Dia kata apa? Jadi air Zam-Zam tu air berkat. Air manusia ni pun mahal. Ada kawan kita minta maaf dia nak anak doa. Nah, dia pergi proses di Kuala Lumpur, ambil air dia tu nak belagang air bini tu RM80,000. RM80,000. Bolehlah ngandung anak kembar 2 orang. Keluar mati seorang, hidup seorang. Hiduplah ni seorang. Papa ni mesej pula Syekh, doakan anak nak pergi proses pula. Nak anak. Kita kata Allah munduk proses apa mahal-mahal kok. Kata kan tak makan pagi pula kita gitu. Bini lagi lah kata moga ada. Cari sari lain pun tak. Dia kata payah lah. Jadi kita tak boleh kira air yang sama, proses yang sama. Allah Ta'ala kata yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah Ta'ala kata aku yang anak perempuan, ada yang laki-laki, wa yaj'alu man yasha'u aqiban. Ada orangnya tak boleh anak. Proses proses sama lah. Tapi ada orang boleh anak ramah, boleh tak anak tak ramah, ada yang tak boleh anak langsung. Kita kata baiklah saya tutup cerita kita ni makin menarik, hari makin cerah. Air yang paling mahal dalam dunia ni air mata menangiskan Allah. Ini air paling mahal sekali. Nabi sebut dalam hadis, ainani la tamassuhum nar, 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga kerana berjaga jihad sempadan. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut 7 golongan 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa dia? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki termasuklah wanita, dia bangun malam senyap-senyap duduk munajat menangis pada Allah Ta'ala, fafadat ainah, dia menangis kerana takut kepada Allah. Inilah air yang paling mahal dalam dunia ni kalau kita dapat. Sebab bila air mata ditumpahkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, air mata inilah yang akan memadamkan kepanasan api neraka. Allahumma ja'alna minaz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kepada kita minda yang orang panggil hati yang lapang, dada yang luas, untuk kita sentiasa bertadabbur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pagi esok kita bawa cerita lain pula yang menarik, yang berkait dengan air. Duduk atas air ni kena cerita air ya. Nanti kita duduk bukit, kita cerita bukit pula insya-Allah taala. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.